Masih lagi kita berikan tumpuan mengenai rombakan yang berlaku semalam. Terus sahaja bersama dengan tetamu melalui Google Meet. Saya perkenalkan terlebih dahulu Profesor Madya Dr. Karunisa Isa, penganalisis politik, dan juga Puan Aira Azhari, pengurus kanan IDEAS. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Doktor, saya akan teruskan dengan Doktor terlebih dahulu. Okey, rombakan berlaku semalam. Kalau kita melihat ada muka lama yang dikembalikan, muka baharu yang naik pula jawatan daripada timbalan ke menteri, ada juga yang digugurkan, ada kementerian yang dipecahkan. Bagaimana situasi ini yang berlaku semalam? Apa respon awal daripada Doktor? Okey, baik. Kalau kita lihat struktur semula semalam rombakan kabinet, kita melihat satu konsep kepimpinan kerajaan hari ini adalah kepimpinan yang fleksibel, di mana contoh kewujudan dua kementerian baru, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital, dia sangat sesuai dengan keperluan hari inilah. Kalau kita lihat dua kementerian yang dipisahkan ini dapat memfokus dengan lebih baiklah hala tuju kementerian masing-masing. Jadi begitu juga dengan kemasukan semula contoh Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad. Kita tahu bahawa sejarah pencapaian beliau semasa pemerintahan kerajaan PH sebelum ni, beliau menunjukkan pencapaian cemerlang. Jadi pelantikan semula beliau dalam portfolio Kementerian Kesihatan, saya melihat sebagai satu tindakan strategik yang paling baiklah bagi menangani isu-isu kesihatan yang kita lihat hari ini semakin membimbangkanlah, terutama dari aspek kesihatan fizikal, emosi dan juga psikologi. Ya, rombakan dan juga penstrukturan ini dilihat mungkin baik untuk negara kita. Tapi bagaimana pula dengan imej negara, khususnya untuk pelabur asing yang mungkin mereka beranggapan bahawa geopolitik di negara kita mungkin tidak stabil, Puan Aira? Ya, saya rasa untuk kita lihat isu ini, yang penting saya rasa adalah pelantikan Menteri Kewangan kedua, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah. Beliau merupakan CEO EPF KWSP sebelum ini, dan saya rasa ini adalah satu langkah yang positif dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab antara kritikan yang telah beliau terima selama pemerintahan setahun Kerajaan Madani ialah ada banyak inisiatif-inisiatif ataupun langkah-langkah di Kementerian Kewangan yang agak lambat ataupun ada sedikit penangguhan dalam pelaksanaan. Jadi dan kita semua faham kerana Perdana Menteri juga mempunyai jadual yang amat sibuk, dan beliau juga sering perlu ke luar negara atas banyak tugasan. Jadi saya rasa pelantikan Menteri Kewangan kedua ini merupakan satu langkah positif, dan apa yang saya harapkan ialah dengan lantikan seorang profesional, seorang teknokrat dari luar politik yang bukan terikat dengan mana-mana parti politik, insya-Allah Datuk Seri Amir Hamzah boleh fokus kepada tugas beliau sebagai Menteri Kewangan kedua, dan ini juga harapnya akan meningkatkan keyakinan pelabur-pelabur luar kepada ekonomi Malaysia, kepada kestabilan di Malaysia, dan akan menggalakkan lebih banyak pelaburan lagi kerana ekonomi kita harus dipacu dengan baik dan juga efisien lah. Ya. Doktor, kita baru sahaja menyambut setahun bersama Kerajaan Madani, dan ada juga yang mengatakan bahawa dalam tempoh setahun itu sebenarnya masih belum cukup lagi untuk kita menilai prestasi sesebuah kementerian ataupun menteri tersebut. Jadi dengan adanya rombakan dan juga penstrukturan semula dalam tempoh setahun ini, bagaimana? Adakah tindakan itu tepat ataupun mungkin mereka sepatutnya diberikan lagi ruang dan juga peluang, Doktor? Okey. Sebagai saya percaya dan yakin dengan kepimpinan baik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, beliau mempunyai prerogatif untuk menyusun barisan kepimpinan beliau barisan eksekutif. Jadi sebagai seorang pemimpin sudah pasti dia melihat di mana kemampuan kepimpinan, barisan kepimpinan dan kabinet beliau Di sini kalau kita lihat ada rombakan yang dikekalkan, ada yang dirombak,
diubah, dimasukkan muka baru dan sebagainya. Dan kat sini kita dapat lihat bagaimana kepimpinan Yang Amat Berhormat itu dia dapat menyusun strategi yang baiklah dan tepat supaya mana portfolio dapat disesuaikan dengan kepakaran yang baru, contoh, ataupun kita lihat pertukaran menteri ke kementerian lain. Mungkin kita melihat Yang Amat Berhormat cuba menyesuaikan kemahiran ataupun kepakaran menteri sebelum ini di portfolio yang lebih baru, kerana Yang Amat Berhormat melihat kepakaran menteri lebih baik di portfolio yang baru berbanding yang sebelum ini. Atau mungkin Yang Amat Berhormat melihat pertukaran ke portfolio yang baru ini dapat digunakan dengan mengaplikasikan kemahiran ataupun pencapaian menteri sebelum ini di kementerian yang baru. Jadi pencaturan strategi Yang Amat Berhormat ini saya melihat sangat baiklah, di mana dalam keadaan negara yang berhadapan dengan pelbagai isu, dan rombakan ini menjadi satu tindakan strategi yang sangat baik dan boleh dikatakan tepat. Bukan bermakna pertukaran tidak menunjukkan kementerian ataupun menteri sebelum ini tidak perform, tidak mampu mencapailah KPI dan sebagainya, tetapi langkah yang terdahulu ataupun lebih awal diambil dibuat untuk kebaikan tata kelola yang lebih baik pada masa hari ini dan juga masa hadapan. Ya, Puan Era, mengambil kembali apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nyatakan semalam, di mana keyakinan kepimpinan baru ini akan mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, hapus beban kawal selia tidak perlu dan perbaharui undang-undang buruh serta upah. Komen dan juga pandangan daripada Puan Era sendiri. Saya rasa prioriti-prioriti yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri itu tepat. Tentunya sekarang antara concern rakyat Malaysia yang paling besar ialah tentang peluang pekerjaan, kadar gaji dan juga kos sara hidup yang semakin meningkat, terutama sekali dalam kalangan belia, kalangan M40, P40 yang saya rasa semakin terkesan dengan isu harga barang dan sebagainya. Jadi prioriti itu bagus dan saya rasa memang itu yang perlu terus dijalankan, langkah-langkah penambahbaikan dan juga dasar-dasar yang lebih baik. Tetapi saya juga ingin mungkin remind lah kepada rakyat Malaysia di luar sana, satu peringatan bahawa menteri-menteri yang bagus itu adalah penting untuk pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, tetapi kita juga harus ingat bahawa pelantikan menteri itu bukanlah satu jalan penyelesaian yang boleh membawa satu perubahan yang begitu drastik dalam masa yang singkat, kerana semua perubahan itu memerlukan masa dan ekonomi Malaysia sekarang ini juga sedang mengalami kesan daripada keadaan ekonomi global, keadaan ekonomi serantau, di mana kita ada juga bermacam-macam konflik yang berlaku, contohnya seperti ada so-called perang dingin di antara Amerika Syarikat dan juga China, perang perdagangan antara kedua-dua negara tersebut, kita ada konflik di Timur Tengah juga yang sedang berlaku. Jadi saya harap dengan pelantikan menteri-menteri baru ataupun pertukaran portfolio di antara menteri mampu menangani, membantu Malaysia untuk menangani masalah dan juga pelbagai konflik yang dilanda oleh rakyat, tetapi pada masa yang sama rakyat juga saya rasa perlu ada satu expectation yang lebih realistik kepada menteri-menteri kita dan beri mereka masa dan juga faham bahawa masalah global itu sebenarnya memberi impak yang besar, memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara dan bukan semuanya boleh diselesaikan melalui dasar-dasar domestik sahaja. Ya.
Ya, saya setuju dengan apa Puan Era katakan. Itu bermaksud bahawa menteri-menteri ataupun timbalan menteri ini tidak boleh duduk selesa di kerusi masing-masing. Ianya satu signal yang tepat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa sekiranya berlaku apa-apa, rombakan itu boleh berlaku. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu pada hari ini, Profesor Madya Dr. Khairunisa Isa, penganalisis politik, dan juga Puan Era Azhari, pengurus Kanan Ideas. Terima kasih Puan, terima kasih Doktor. Sama, Assalamualaikum.